主内弟兄姐妹们平安。 Saya mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari surat Galatia pasal yang ke-9, Galatia pasal yang ke-6, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. 请大家打开圣经，我们来念加拉太书第6章9到10节。 Surat Galatia pasal yang ke-6, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. 加拉太书6章9到10节。 Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. 我们行善不可丧志，若不灰心，到了时候就要收成。所以有了机会，就当向众人行善。 像信徒一家的人更当这样。 Mari sebelum kita lebih jauh merenungkan bagian firman Tuhan ini, saya mengajak kita bersatu di dalam doa. 在没有听到之前，我们一起低头祷告。 Ya Tuhan, seperti firman-Mu terbuka di hadapan kami, saat ini hati kami terbuka ya Tuhan di hadapan Engkau. 主啊，我们在你的面前，正如圣经已经被为我们打开了，让我们敞开我们的心扉来领受你的真理。 Kuatkanlah kami ya Tuhan, bukalah pikiran kami, sentuh hati kami, dan ubahkanlah hidup kami. 主啊，求你打开我们的心扉，求你控制我们的心思意念，让我们听了到之后，可以在我们的生活中来践行。 Supaya di dalam dunia yang gelap ini ya Tuhan, kami tahu kami harus berbuat apa. 所以让我们可以知道，在这黑暗的世界，我们应该如何行。 Di dalam setiap pergumulan dalam kehidupan kami, kami tahu kami tetap harus baik di hadapan-Mu. 无论我们生活中面对怎么样的挣扎，我们知道我们在我们的生命当中，我们必须要行善。 Itulah sebabnya berbicaralah kepada setiap kami ya Bapa, oleh sebab kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. 求主你让我们预备心，我们已经预备心聆听你的话语。求主你对我们说话。 Kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. 如此感恩祷告，奉靠主耶稣的名， Amin. 阿门。 Saudara sekalian kasih Tuhan, saya percaya setiap kita, saudara pernah merasakan susahnya jadi orang baik. 我相信大家都知道，也是同样有感受到，要做一个好人是不简单的。 Jadi misalkan dikasih hati, minta jantung, saudara. 正如给了你心肝，你就要心脏。 Jadi ada orang-orang tertentu di sekitar kita yang tidak tahu berterima kasih dan nggak tahu diuntung. Dia bukannya membalas kebaikan kita, tetapi malah lebih lagi merongrong dan merasa apa yang kita lakukan itu sudah seharusnya demikian. 我们周围的人似乎就是比较多的，就是忘恩负义。我们对他的好，就是他们也不以同样的来回报我们。 Saya punya seorang teman, saudara, yang sangat baik, dan ada temannya lagi meminjam motor kepada dia, jadi dia pinjamkan, tetapi bukannya berterima kasih, mengembalikan motornya dibawa lari, saudara. 我有一位朋友，他有一辆摩托车，他的朋友向他借了这摩托车，他不但借了之后有感恩的心，而且呢，借了摩托车就是不再回来，不再归还了。 Jadi dia bilang sama saya, susah ya jadi orang baik. 他告诉我，哇，做好人不容易啊。 Atau yang kedua, saudara, karena air susu dibalas air tuba. 或者是第二的事情，就是说我们以怨报德。 Jadi kebaikan-kebaikan yang kita berikan malah dibalas dengan kejahatan. 我们的善行的换取了，就是一个恶的这个行为。 Misalkan saya sering mendengar di dalam berbisnis, baik itu keluarga saya maupun jemaat, saya sering mendengar mereka sering ditipu oleh rekan bisnis mereka. 或者你们在业务上给你们的伙伴欺诈了， Mereka berharap kebaikan mereka menghasilkan sebuah kerjasama yang baik atas dasar kepercayaan. 他们只相信他们所行的善，他们对他人的好，必定会得到同样的回报。 Tapi ternyata itu semua adalah omong kosong dan sebetulnya hanya ingin mengeruk keuntungan dan
keuntungan bagi orang tersebut saja. 那一切都是空谈的，他们只是要想从中得利， Kebaikan dibalas dengan kejahatan. 以怨报德。 Misalkan dalam keluarga juga, saya sering kali mendengar saudara, orang-orang begitu mengeluh, bagaimana orang tua sudah begitu susah payah membesarkan anak, sampai anaknya sekarang sudah besar, sudah berkeluarga lagi, tidak lagi memperhatikan orang tua. 在家庭当中有许多家长就是抱怨说，我们辛辛苦苦把孩子养大了，等到了时候的，他们长大了之后就不再搭理我们了。 Demikian juga di dalam pelayanan gereja. 在教会的服事也是如此。 Sering terjadi kesalahpahaman pelayanan yang tidak dihargai dan semua yang dikerjakan padahal untuk Tuhan, tetapi akhirnya merasakan kok balasan atau responnya tidak sesuai dan akhirnya mereka merasa susah sekali mau melayani Tuhan. 在教会，如果我们已经真心的去服侍主的时候，但是呢，多少时候呢，我们被误解了，就是感觉到为什么我们要真心的服侍上帝，为什么那么辛苦？那么觉得他们的服侍的不受重视。 Saudara, susah sekali bukan menjadi orang baik, apalagi kita sebagai anak Tuhan, ada tuntutan-tuntutan firman Tuhan yang berkata kita jangan membalas orang yang menyakiti kita. Kita harus pemurah di dalam kasih, kita harus bisa mengampuni, harus bijaksana dalam berkata-kata, kita harus memikul salib dan seterusnya. Susah, saudara. 我们做一个好人是非常的不简单，尤其是我们基督徒，我们圣经教导我们要宽容，我们要有明智，我们还要有爱心，那是非常的不简单的。 Tetapi tahukah saudara, sesungguhnya ketika kita menghadapi pergumulan-pergumulan untuk mempraktekkan kebenaran, sebetulnya jangan-jangan itu adalah tanda bahwa kita sedang di dalam sebuah proses pengudusan oleh Tuhan. 当我们被梦到这样的问题，我们很难在我们的生活当中行出真理的时候呢，我们可能就是在上帝在塑造，并且就在塑造的一个过程，我们所要经历的。 Proses yang sangat menyakitkan dan menyulitkan terkadang, saudara. 这个一个过程呢是非常的艰难，也是非常的痛苦的。 Yang seringkali membuat kita berpikir dan merasa percuma kita berusaha berubah menjadi orang baik, dan akhirnya tidak jarang juga kita menyerah untuk berbuat baik lagi dan kita merasa saya tidak lagi mau jadi orang baik. 当我们经历到这样的时候呢，我们就有时候会感觉很不耐烦，我们觉得我们好像要放弃了，不要再做好人了，不要再行善了。 Maka firman Tuhan hari ini begitu penting bagi kita. 今天的经文对我们是非常重要的。 Kalau kita mau memahami jemaat di Galatia, saudara. 要是我们去理解加拉太的会众他们的心态， Jemaat Galatia mayoritas kebanyakan bukan orang Yahudi. 他们大多数不是犹太人， Mereka mendapat aniaya dan tekanan oleh pemerintah Romawi. 他们受到这个罗马政府的一个逼迫和这个压力， Mereka dikucilkan dan dianggap sebagai pengikut ajaran sesat oleh orang-orang Yahudi. 他们被排斥，被视为这个异端， Dan mereka mendapat hasutan dari pengajar-pengajar sesat yang palsu yang mengatakan bahwa jika mau jadi orang Kristen, maka kamu harus disunatkan, kamu harus mengikuti hukum Taurat seperti orang-orang Yahudi. 他们被虚假的异端所这个误导，所以呢，他们误导这个异端的邪教这么说，就是说，如果你想成为一个基督徒，除了你要相信主之外，你还要遵守犹太人的律法，并且要受割礼。 Jadi jemaat Galatia merasa sulit betul, saudara, mau jadi orang Kristen itu seperti apa, itu susah sekali. 加拉太人认为要成为一个基督徒，这是困难重重。 Apalagi mau meneladani cara hidup Tuhan Yesus Kristus. 更何况，如果他们还要效法主耶稣的生活， Mereka mendapat tekanan yang begitu besar, mereka mendapatkan tuntutan-tuntutan yang begitu luar biasa dan bahkan mereka harus disunat kalau mau jadi orang Kristen. 他们面对的不只是罗马政府的一个压力和逼迫呢，他们还要去接受这个犹太人的这个律法，还要受割礼。 Dalam situasi seperti inilah Rasul Paulus digerakkan oleh Roh Kudus untuk menuliskan kebenaran firman Tuhan untuk menggembalakan jemaat di Galatia. 就在这样的情况下，圣灵感动了保罗，写了这个牧养的信给加拉太的会众。 Mari kita perhatikan ayat ini secara
satu persatu perlahan demi perlahan. Dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. 我们一起来思考这个经文的分段来思考，就是第一呢，就是我们不可丧志行善。 Di tengah-tengah kesulitan yang ada, saudara, Paulus mendorong jemaat, menguatkan jemaat, mengingatkan jemaat untuk berkata jangan jemu berbuat baik. 保罗激励加拉太的会就说：“我们行善不可丧志。” Saudara, jemu di sini bukan sekedar capek, letih, lelah, penat, saudara. Tetapi sebetulnya di dalam bahasa aslinya lebih mendekati dengan kata putus asa, patah semangat, dan sudah kehilangan harapan dan kemampuan untuk berbuat baik. 这里的丧志指的不仅仅是累或者感到疲乏，而是在原文里面，它意思呢就是已经陷入了一个绝望的状态，心灰意冷，丧失了力量，最终放弃了。 Mereka sudah sampai titik, kayaknya nggak bisa jadi orang Kristen, jadi mengikuti pengajaran Tuhan Yesus, kayaknya udah kita menyerah aja. 他们已经到了这个已经感觉到那种很厌倦的一个状态，那么他们就觉得好了，我放弃了，我不再行善了。 Tapi firman Tuhan datang kepada mereka berkata, mari kita jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. 但是圣经告诉他们，我们不要丧志行善。 Saudara, banyak hal menyebabkan kita berhenti untuk menjadi orang baik atau menyebabkan kita berhenti untuk melakukan perbuatan yang baik. 弟兄姐妹们，有许多事情呢，使我们不再成为一个善良的人，而且也阻止了我们不再行善了。 Seperti tadi di awal saya katakan, kita yang sering mendapat perlakuan yang tidak baik, kita dikecewakan, kita diperlakukan tidak adil, biasanya kita mulai berpikir, apakah saya masih terus akan berbuat baik? 正如我刚才所提到的，就是我们不再被善待，我们失望，我们受到不仁不义的这个对待，那么我们就开始自问了：我还要继续行善吗？ Kedua, apalagi kita ini masih hidup di dalam daging dan darah, nafsu kedagingan yang begitu melekat, yang kadang-kadang menarik kita begitu rupa untuk kita meninggalkan proses pengudusan itu dan berkata, udahlah percumalah jadi orang baik, kembalilah, hiduplah seturut dengan hawa nafsu, apa saja yang kamu inginkan kamu lakukan. 那么第二呢，就是我们肉体的一个欲望，我们的情欲，内心仍然我们存在的罪恶倾向。 那么使我们就是问自己，好了啦，我放弃了，我不再行善呢，就按照我肉体的情欲我去行吧。 Dan ketiga, saudara, adalah karakter kita yang sesungguhnya. Ketika saudara kita diberikan kuasa, kedudukan, tanggung jawab yang besar, sehingga kita bisa melakukan segala sesuatu, disitulah ujian yang sebenarnya, karakter kita yang sesungguhnya, apakah kita adalah orang baik atau tidak. 那么第三就是我们的品性，当我们受到了，就是我们要考验一个人的品性是真正的品性是什么呢？我们就给他地位，我们就给他一个权势，那到时候呢，他就会原形毕露。 Artinya kita selama ini jadi baik karena belum ada kesempatan. Coba suatu hari kita bisa punya kuasa, punya kemampuan, punya segala sesuatu yang diperlukan dan bisa memilih kita tetap baik atau kita berbuat jahat, maka disitulah ujian yang sebenarnya. 或者现在我们行善，那是因为我们没有拥有什么东西。那么当有一天我们拥有了一切，我们有权势，我们可以做，我们可以为所欲为。那时候我们看我们是如何的行善，那就是真正的我们。 Maka kita harus mempelajari dan meneladani Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. 我们要继续不断的学习效法主耶稣。 Dia terus berbuat baik, dia konsisten menjalankan karya keselamatannya sampai taat naik ke atas kayu salib. Sampai dia harus mati untuk menebus dosa saudara dan saya. 他不断的行善，继续的不停止的行善，甚至到他被钉死在十字架上，为了救赎的工作。 Walaupun situasi hidupnya tidak baik, saudara, mulai dari dia dilahirkan saja, dia sudah mengalami ketidakbaikan dalam dunia ini. 当他诞生在世上的时候，他已经经历了世上的一切的苦难。 Di dalam masa pelayanannya dia difitnah, dia tidak dihargai, bahkan dia tidak diterima oleh milik kepunyaannya sendiri, saudara. 他在他服侍的那个期间，他被人毁谤，被人否定。
Ia dijual oleh muridnya sendiri. 他被门徒出卖了， Ia dihina. 他被侮辱。 Tetapi Tuhan Yesus sedikit pun tidak pernah merasa terhina. 但是主耶稣一点都没有感觉到被羞辱， Karena apa saudara? 为什么呢？ Karena dia tahu tujuan dia datang ke dalam dunia ini. Dia tahu apa yang harus dia lakukan dengan jelas, melakukan kehendak Bapa, dan itu semua dikerjakan secara sempurna. 因为他清楚的明白父要他做的是什么，他必定要完成父所托付的。 Dia tidak jemu berbuat baik, bahkan sampai di atas kayu salib, dia masih berdoa bagi orang-orang yang begitu jahat ini dengan berkata, ya Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka sedang lakukan. 主耶稣他并没有擅自行善，因为他知道父的对他的这个期望，而且呢，知道在十字架上，他也为他们得罪他的人祷告。 求天父主啊，他们不知道他们所做的一切，求你饶恕他们。 Tuhan Yesus tidak pernah menyerah sekalipun untuk berbuat baik. 主耶稣从不放弃，他继续的行善。 Menghadapi ketidakadilan, 他面对不公义的对待， menghadapi godaan darah dan daging, saudara. 他面对肉体的情欲， Dan menghadapi saudara ujian karakter, bahwa dia sebetulnya punya kuasa untuk membasmi, menghancurkan para prajurit-prajurit Romawi, tinggal memerintahkan para malaikat saudara, tetapi itu tidak dilakukannya. 他也经历过品性的一个考验。他其实可以，他是神，所以呢，他可以呼吁这些兵丁就可以消灭他们，但是他没有那么做， Dia tetap berbuat baik. 他仍然行善， Dia tetap orang baik. 他是善良的人。 Walaupun dunianya gelap jahat, 虽然世界险恶， dia tetap baik. 他仍然善良的。 Saudara, kualitas kekristenan inilah yang Rasul Paulus ingin jemaat di Galatia dan juga saudara dan saya pagi hari ini miliki. 就这样的，保罗是希望我们成为基督徒，要拥有如像耶稣那般的这个品质。 Tapi saudara bisa berkata kepada saya, Boksu itu kan Tuhan Yesus, ada contoh lain enggak? 或者你会对我说啊，那这是主耶稣，他是神嘛，有没有其他的典范呢？ Orang yang di dalam pengalaman hidupnya mengalami ketidakadilan, mengalami kesulitan-kesulitan, tetapi dia tetap baik. 就是他在面对许多困难的时候，他仍然可以行善。 Ada saudara, 有的， salah satunya 其中之一是 Yusuf. 约瑟。 Saudara perhatikan Yusuf. 你注意一下约瑟， Dia diperlakukan tidak baik. 他被哥哥们以恶的行为来对待。 Dalam Kejadian 37, 23 sampai 24. 在创世纪37章23、24节， Dikatakan baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya itu, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. 约瑟到了他哥哥们那里，他们就剥了他的外衣，就是他穿的那件彩衣，把他丢在坑里。那坑是空的，里头没有水。 Saudara, Yusuf datang untuk membawa makanan bekal bagi saudara-saudaranya yang bekerja di ladang. 约瑟是带着食物来见他的哥哥们， Tetapi saudara-saudaranya itu begitu tidak menyukai dia karena dia anak kesayangan dari ayahnya. Dia hanya di rumah, saudara-saudara yang lain harus bekerja di ladang, dan dia diberikan pakaian yang bagus-bagus, maka saudaranya membalas perlakuan itu dengan 他的哥哥 membuang dia ke dalam sumur yang kering. 他的哥哥们很妒忌他，因为他是父亲最疼爱的孩子，他不需要去工作，他只待在家里，而哥哥们还要在这个田地里面工作，所以他们不喜欢他，就是以他的善报恶。 Jadi saudara bisa melihat bagaimana respon terhadap ketidakadilan yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf dan yang dilakukan oleh Yusuf. 你们可以看到约瑟如何的对待他的哥哥们，而他的哥哥们又是怎么样的回报他呢？ Saudara-saudara Yusuf merespon ketidakadilan dengan menjadi orang jahat.
如果约瑟以恶报恶的话， Tetapi Yusuf merespon ketidakadilan dengan tetap menjadi orang baik. 但是他没有那么做，他就是以善报恶。 Selanjutnya saudara, kita lihat bagaimana akhirnya Tuhan mengangkat dia melalui Potifar yang akhirnya mempekerjakan dia sebagai kepala atas rumah tangga dia. 但是你们可以看到约瑟如何被神带领到这波提乏的家里，那么被升为一个大管家。 Di rumah Potifar, dia berjumpa dengan istri Potifar yang begitu suka dengan dia. 他碰到了波提乏的妻子，那么妻子很喜欢约瑟。 Di dalam Kejadian 39 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. 在创世纪39章8到9节， Dikatakan, tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku Yusuf itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. 约瑟不从，对他主人的妻说：“看哪，一切家务我主人都不知道，他把所有的都交在我手里，在这家里没有比我大的，并且他没有留下一样不教我，只留下了你，因为你是他的妻子，我怎能做这大恶得罪上帝呢？” Saudara jangan berpikir Yusuf tidak bergumul, Yusuf yang muda ini tidak bergumul akan keinginan nafsu duniawi dia, nafsu kedagingan dia. 你们可以看约瑟并不为了是属世肉体的情欲而顺从这个他肉体所的这个情感， Tetapi atas pencobaan seperti itu saudara, dia tidak hidup mengikuti hawa nafsu kedagingan dia, melainkan dia menjaga kekudusan hidupnya di hadapan Tuhan. 他保持在上帝面前的那种圣洁，并不被肉体的情欲所带动。 Walaupun konsekuensi yang harus dihadapi besar sekali. 但是他要面对这个后果的不堪设想的后果。 Bukankah lebih baik dia diem-diem aja, ada kesempatan berbuat dosa, ya udah nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu, lakukan saja. Tetapi saudara, dia hidup di hadapan Tuhan. 他也可以就是随着肉体的情欲，那么反正都没有人知道，但是他不选择不这么做。 Dia memilih untuk tetap menjadi orang baik, melakukan hal yang baik. 他选择做一个良善的人，做一些最正确的事。 Walaupun konsekuensi yang harus dihadapi itu besar sekali. 虽然还要面对极大的这个后果。 Dan yang ketiga saudara mengenai karakter dia. 第三就是他的品性。 Suatu ketika atas kehendak Tuhan akhirnya dia bisa menjadi orang nomor 2 dalam kerajaan Mesir yang besar itu. 在埃及的时候，就是因为神的旨意，他成为了埃及第2大人物。 Dia punya kuasa sekarang. 他有权利。 Dalam Kejadian 50 ayat yang ke-15. 创世纪50章15节， Dikatakan demikian, ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. 约瑟的哥哥们见父亲死了，就说：或者约瑟怀恨我们，照着我们从前待他一切的恶，足足的报复我们。 Selama ini Yusuf memang sudah menjadi orang yang penting berkuasa, tetapi ayahnya masih hidup. Tapi begitu ayahnya sudah mati, saudara-saudaranya kemudian menjadi takut apa yang akan dilakukan Yusuf terhadap kita. 当约瑟已经成为了埃及的第2大人物，当时他父亲还活着，但是有一天他父亲死了之后，他的哥哥们开始害怕了，约瑟会对他们怎么样？ Biasa kita nggak bisa membalas orang karena memang kita nggak ada kuasa, nggak ada kemampuan untuk membalas. Kalau ada itu saudara, apakah kita bisa tidak membalaskan dendam kita? 有时候当我们别人伤害我们的时候，我们不能够去报复他，因为我们没有那个权利。但是如果有一天我们拥有了这个权利，我们会怎么做呢？
Maka dalam Kejadian 50 ayat yang 19 sampai 20 di situ tertulis, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. 但是在创世纪50章19到20节这么说，约瑟对他们说：“不要害怕，我岂能代替上帝呢？从前你们的意思是要害我，但上帝的意思原是好的，要保全许多人的性命，成就今天的光景。” Yusuf punya semua kuasa yang diperlukan untuk membalaskan dendam kepada saudara-saudara yang telah jahat kepada dia. 约瑟拥有权利来报复他的兄弟们。 Tetapi di atas semuanya itu saudara, dia melihat kehadiran Tuhan. Rencana Tuhan yang bekerja melalui segala sesuatu, termasuk dalam kesulitan-kesulitan yang dia hadapi, ketidakadilan yang dia jalani selama hidupnya. Dan dia melihat bagaimana rencana Tuhan adalah rencana yang terindah, menjadi berkat bagi sebuah bangsa yang besar. 但是他看到了上帝背后的，就是他所受的一切的不公不义的事情，乃是为了成全上帝的美好的计划，就是来成全这个伟大的民族的前程。 Dia tidak membalaskan dendam dia. 他并没有以善以恶报恶， Dia tidak menjadi orang jahat. 他没有成为一个恶人， Dia tetap menjadi orang baik. Itulah sebabnya Yusuf adalah contoh kualitas pengikut Tuhan yang baik. 因此约瑟是一个好的例子，就是一个跟随上帝的，一个拥有基督品质的人。 Orang yang setia hidup dalam kebenaran, walaupun lingkungan dunia yang dihidupinya adalah dunia yang tidak baik, tetapi dia tetap menjaga kemurnian hidupnya karena dia hidup di dalam Tuhan. 因为他生活在一个，虽然他生活在一个黑暗的世界里，充满罪恶的，但是他可以仍然保持圣洁的生活，因为他知道，他只要活在真理中，上帝必与他同行。 Saudara sekalian dikasih Tuhan, di hadapan Tuhan pada pagi hari ini yang indah, kualitas hidup seperti apakah saudara dan saya hari ini? 今天我们来到神的面前，我们要不断的思考，我们今天拥有怎么样的品质呢？ Hidup kita ini saudara hari ini semakin terang apa semakin gelap? 我们的生活是不是越来越光明，还是越来越黑暗呢？ Selama kita menjadi pengikut Kristus, menjadi murid Kristus, saudara, hari ini semakin kita banyak berbuat baik atau kita malah semakin banyak berbuat jahat? 我们跟随主基督之后呢，我们是不是越行更多的善事，或者是我们越敢行这个恶事呢？ Kita semakin berkobar-kobar melayani Tuhan, saudara, atau kita semakin loyo dan kita tidak melayani lagi bahkan? 我们是不是越火热的服侍，或者是我们已经冷心倒退了呢？ Atau saudara dan saya hari ini datang ke hadapan Tuhan sudah sampai pada satu titik jenuh. 或者是我们今天来到上帝的面前，我们是感觉到已经达到这个厌倦的这个极点了。 Saudara telah berpikir buat apa terus menjadi orang baik? 我们在想，为什么要做好的人呢？ Saudara dan saya berpikir kebaikan yang kita lakukan itu sering dimanfaatkan oleh orang lain. 我们所行的善都是被他人所利用， Kebaikan kita dibalas oleh kejahatan. 我们所行的善都是得到恶的回报。 Sehingga saudara dan saya kecewa dan akhirnya menyerah menjadi orang baik. 因此我们感到非常的失望，所以我们就放弃了，我们不再行善了。 Saudara, firman Tuhan datang hari ini kepada kita. Jangan kita jemu-jemu berbuat baik. 今天上帝的话再次的提醒告诉我们，我们不要擅自行善。 Saudara, ingatlah kalau kita sudah mau menyerah, kita ingatlah bahwa kita ini diciptakan oleh Tuhan dengan maksud sebetulnya kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. 但是我们要切切的记得，我们被上帝创造的就是为了行善。 Efesus 2 ayat 10 berkata, saudara dan saya ada dalam dunia ini. Kalau kita hari ini ada, kita punya tujuan bukan? Tuhan menempatkan kita pada situasi tertentu untuk kita melakukan pekerjaan yang baik. 在以弗所书第2章第10节，我们原是他的工作，在基督耶稣里所造成的，唯要叫我们行善，这就是上帝所预备叫我们行的。 Pada waktu Tuhan menciptakan
langit dan bumi dan semua isinya, ketika menciptakan manusia, Tuhan berkata, sungguh amat baik. 当上帝创造宇宙万物，并且创造人类的时候，上帝说了甚好。 Kita diciptakan dengan kualitas kebaikan yang luar biasa, saudara. 上帝创造我们是拥有非凡的良善的这个品质。 Maka oleh sebab itu, hiduplah tunjukkan kualitas kebaikan itu di dalam kehidupan kita. 因此，我们在生活当中，我们要彰显出那么优良的一个品质。 Yang kedua, kita perhatikan ayat berikutnya. 第二，我们再看下一段的经文。 Sorry, masih di ayat yang sama, tetapi anak kalimat berikutnya. Dikatakan, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. 就是第9节下半段，因到了时候就要收成，若不灰心。 Apa maksudnya saudara? Apabila sudah datang waktunya. 这里讲的就是当时候到了，这什么意思呢？ Maksudnya adalah, ayo tetap bertahan, jangan menyerah dalam berbuat baik. Karena nanti akan datang waktunya, kita akan menuai. 那就是在呼吁我们要耐心的等候，等时候到了，我们就会有收成。 Kapan waktunya saudara? 到底什么时候才是时候到了呢？ Tidak tahu saudara, itu adalah waktunya Tuhan. 那是上帝的时间，上帝的时机，我们不知道的。 Tetapi percayalah, waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. 但是我们要相信，上帝的时机乃是良机。 Kita tidak perlu tahu waktunya Tuhan kapan. Yang perlu kita tahu adalah kita harus gigih, bertahan, pantang mundur untuk terus melakukan perbuatan baik. 我们不知道上帝的时机是什么时候，但是我们主要的就是我们要不断的，我们有耐心，我们继续的行善。 Dan dikatakan kalau kita sudah bertahan sampai waktunya Tuhan, kita akan mendapat upah. Menuai, dikatakan kita akan menuai. Apa itu menuai? Dengan kata lain adalah mendapat upah. 就是如果我们可以坚持一直守着行善的这个心态呢，那么等时候到了，我们就会得到赏赐。 Apa upahnya saudara? 什么样的赏赐呢？ Yaitu pada ayat sebelumnya. Tadi kita sudah baca dalam responsoria. Ini adalah apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. 就是在上节的经文，刚才在起因经文已经念过了。我们所栽种的是什么，我们就会收成什么。 Yaitu Galatia pasal yang ke-6 ayat 7 dan 8. 2 ayat sebelum ayat yang ke-9 ini saudara. 在第9节之前的只有第7到第8节。 Jadi siapa yang menabur dalam daging, dia akan menuai dalam daging. Siapa yang menabur di dalam roh, dia akan menuai hidup yang kekal di dalam roh itu. 顺着情欲撒种的，必从情欲收败坏；顺着圣灵撒种的，必从圣灵收永生。 Jadi artinya orang yang hidup dikendalikan oleh nafsu kedagingan, dia akan menuai kebinasaan. 因为呢，凡是顺从情欲撒种的话呢，那么他顺着肉体的话，肉体就会掌控他，他会走向灭亡。 Dan siapa yang menabur di dalam roh Tuhan, dia akan menuai hidup yang kekal. 顺着圣灵撒种的，他的收成就是永生。 Saudara, jangan kita berharap ketika waktunya Tuhan tiba, Tuhan akan membalas kita dengan berkat-berkat duniawi. 我们不要盼望，就是说，等时候上帝的时机到的时候呢，上帝就会以属世的这个赏赐来奖赏我们。 Nanti kita kecewa lagi. 那我们就会再次的失望。 Atau jangan saudara berharap kita melakukan perbuatan baik agar nanti perbuatan baik itu akan kembali lagi kepada kita. 我们也不要期盼，就是说我们所行的善就会得到善的回报。 Saudara, maksudnya adalah ketika kita tidak jemu-jemu berbuat baik, kita mengharapkan upah yang datang daripada Tuhan, upah yang sejati itu, upah yang sebenar-benarnya itu. 当我们没有擅自行善的时候，我们所期盼的乃是从神而来的一个奖赏。 Upah yang sebenarnya itu adalah upah yang bernilai kekal, saudara. 那就是有永恒价值的一个奖赏。 Yang pertama, upah kita kalau kita menjadi orang baik, kita mendapatkan perkenanan hati Tuhan. 第一，我们就会讨神的喜悦，那就是其中的一个奖赏。 Inilah seharusnya menjadi tujuan utama di dalam kehidupan kita. Prioritas yang kita kejar bukan saudara, memperkenankan hati Tuhan. 这岂不应该是我们人生最高尚的目标吗？
dengan melakukan firman-Nya dengan setia, saudara. 我们忠心的就是顺服他的真理。 Sehingga Allah yang melihat dari sorga, Tuhan disenangkan melalui perbuatan-perbuatan kita yang baik. 因此，上帝从天上观看我们，就是看着我们所行的善，讨他的喜悦。 Itu artinya perkenanan hati Tuhan. Tuhan disenangkan, Tuhan bersuka cita karena melihat kita setia melakukan kebenaran firman Tuhan. 上帝会因我们所做的善事而对我们有就是产生，就是上帝对我们所做的事呢，就会喜悦我们所行的善。 Saya ingat waktu saya kecil, saudara, kalau saya nakal, jadi papa itu nggak banyak bicara, dia bisa melihat dari jauh. Dan kalau ketika saya lagi main game seharian, misalkan saudara, saya lihat ada papa dari jauh, papa hanya perlu begini, saudara. 当小时候我在玩电子游戏的时候，我父亲从远处就观看我，就摇摇头。 Berarti saya sedang tidak diperkenankan, berarti dia sedang marah kepada saya. 那就他的摇头，就是表示他对我的不喜悦的那个行动。 Tapi ada juga kalanya ketika saya melakukan hal-hal yang baik, yang kadang-kadang membuat dia senang, bahkan bangga, saudara. Dari jauh dia sudah bisa melihat saya dan dia mengangguk-anggukkan kepala dia. 当我做好事的时候呢，他从远处看到我这样，他就点点头，感觉到很为我骄傲。 Saya mengerti, saya sedang memperkenankan hati dia. 那我就明白了，我已经讨父亲的喜悦了。 Kalau hari ini Tuhan lihat hidup kita, kira-kira Tuhan di sorga bagaimana, saudara? Dia mengangguk-anggukkan kepala dia atau dia geleng-geleng terus melihat hidup kita? 今天若是上帝从天上看着我们所做的一切，他是否对我们摇头还是点头呢？ Itu upah kita. Ketika kita melakukan perbuatan yang baik, kita mendapat perkenanan hatinya, saudara. 当我们行善的时候，我们就讨了神的喜悦，这就是奖赏。 Yang kedua, kita mendapat upah penyertaan dia. 第二，我们是得到神与我们同在的一个赏赐。 Surga bukan sekedar tempat yang indah, saudara. 天堂并不只是一个美丽的地方， Indahnya surga bukan karena tempatnya indah luar biasa. 所谓的美丽的地方，并不是指地方真的很美。 Tempat indah kalau tidak ada Tuhan, itu menjadi neraka, saudara. 再美丽的地方，要是没有上帝的同在，那就好比一个地狱。 Surga menjadi indah karena di sana ada kehadiran Tuhan. 天堂是美好的、美丽的，因为有上帝的同在。 Sebaliknya di tempat yang penuh dengan pergumulan, kesulitan dan tantangan yang kita hadapi dalam hidup kita sehari-hari. Tapi kalau di situ ada kehadiran Tuhan, saudara, itulah surga bagi kita. 反之亦然呢，如果充满挣扎、苦难、挑战的地方，若是有神的同在，那对于我们来说，这就是天堂。 Ada kehadiran Tuhan dalam kesulitan hidup kita. Di situ ada damai sejahtera, ada kekuatan yang Tuhan terus berikan untuk kita menghadapi segala kesulitan. Dan kita tetap melakukan perbuatan yang baik. 当我们在面对苦难的时候、挑战、挣扎的时候呢，神与我们同在，他赐给我们力量来克服这一切，那就是我们心中是充满着这喜乐的。 Maka ada damai sejahtera, walaupun hidup ini penuh dengan pergumulan. Seperti Yusuf, dia dipenjara, dia dibuang, tetap dia bisa tidur dengan nyenyak, saudara. Tetap dia bisa bermimpi dalam tidurnya. Karena apa? Karena ada damai sejahtera, ada kehadiran Tuhan di dalam kehidupan dia. 虽然我们活在这个充满艰难的苦难的世界当中，但是如果有神的与我们同在，我们就会有可以安睡，我们的心里有平安。就像约瑟这样，他虽然面对很多的这个不公的待遇，但是呢，他还仍然可以睡得好觉，还可以做梦，上帝还可以托梦于他。 Saudara perhatikan ini baik-baik. 请你们注意一下， Orang yang masih hidup dalam daging, dia tidak akan merasa damai untuk berbuat baik. 若一个人还活在肉体的情欲里，他并不会感到这个平安，而且呢，他也行不出善来。 Tetapi orang yang sudah hidup dalam Roh Kudus, dia tidak akan merasa damai kalau dia tidak berbuat baik. 反过来说，如果一个人就是已经顺着圣灵生活的话，他如果没有行善，他就没有感觉到那种平安。 Yang terakhir, saudara, 最后，
kita melihat ayat yang ke-10. 在第10节 Di situ dikatakan terutama kepada saudara seiman. 提到的就是特别是像信徒一家的人。 Dikatakan karena itu selama kesempatan masih ada, mari kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama pada kawan-kawan kita seiman. 所以趁还有机会，就当向众人行善，特别是向信徒一家的人。 Saudara, mengapa dikatakan terutama kepada orang-orang seiman? 为什么说特别是信徒一家的人呢？ Saudara jangan lupa ada kalimat di awalnya, berbuatlah baik kepada semua orang. 但是前提就是前面那段句子就是向众人行善， Bukan berbuatlah baik hanya kepada saudara-saudara seiman, saudara, tetapi kepada semua orang, tetapi terutama kepada orang-orang seiman. 这里所说的就是向所有的人行善，并不只是对信徒行善，只是尤其就是对信徒更要行善。 Berbuat baik kepada semua orang ini menandakan bahwa disitulah kita ditempatkan menjadi terang dan garam di dalam dunia ini. Kita menjadi saksi, kita menjadi bukti kehadiran Kristus untuk menjadi berkat, menyampaikan berkat Tuhan melalui hidup kita kepada semua orang di lingkungan kita. 向众人行善，就是我们来到世上，我们生活在世上的一个目的，我们就是成为他人的祝福。 Minggu lalu Pendeta Juinda Lisa mengatakan kesaksian hidup kita adalah Alkitab yang dibaca oleh banyak orang yang seumur hidupnya tidak pernah baca Alkitab. 上周李如英牧师曾经说过，我们生活的见证就是一本许多人一生从未曾读过的圣经。 Tetapi saudara jangan lupa, terutama kita berbuat baik, jangan lupa kepada saudara-saudara seiman kita. 但是尤其特别注意的就是我们不要忘记向我们的同胞行善，我们基督徒行善。 Kenapa saudara? Karena kita butuh komunitas untuk saling menguatkan, saling memotivasi, saling mengingatkan supaya kita tidak berjalan sendirian di dalam menjadi orang baik atau melakukan perbuatan baik. 因为你们不要忘记，我们在我们信徒们的一个群体里面，我们在里头，我们可以互相激励、互相勉励、互相帮忙，使我们不会跌倒，我们可以继续不断的行善。 Maka kalau saudara baca ayat-ayat ini dengan detail, saudara indah sekali. Paulus selalu berkata, marilah kita, jangan jemu-jemu berbuat baik. 这段经文是非常的奇妙，是非常好的一段经文，就是叫我们不要丧志行善。 Paulus nggak berkata, marilah kamu jangan jemu berbuat baik. Kamu jemaat Galatia sedang sulit, bukan hidupnya kamu jangan jemu berbuat baik. 他对加拉太的会众说：“虽然你们活在这样的辛苦的一个状况之下呢，但是你们千万不要停止行善。” Paulus berkata, marilah kita. Artinya saudara, Paulus juga sedang bergumul dalam pergumulan ini. 保罗说的是我们指的也包括他在内，他也为此挣扎。 Kenapa Paulus menulis surat Galatia, saudara? Selain karena ada ajaran sesat yang mengatakan orang Yahudi harus disunat kalau mau jadi orang Kristen, di situ juga ada pengajar yang berkata, Paulus itu bukan rasul. Paulus nggak pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus secara langsung, dan Paulus tidak pernah melayani bersama-sama dengan para rasul lainnya selama Tuhan Yesus melayani. 这里保罗为什么写这封书信呢？就是牧养的信，就是因为保罗知道当时呢有异端的教义来，就是破坏、来煽动那些加拉太人，所以呢，保罗写着这段经文，就是来纠正这个异端的这个教导，就是说保罗他如何的经历这个被主耶稣呼召成为使徒的这个过程。 Paulus yang merintis jemaat Galatia, saudara. 是他这个保罗是辅导这个加拉太的会众， Sekarang jemaat Galatia enggak mengakui kerasulan dia. 但是却被加拉太的会众否定了他使徒的那个身份。 Kira-kira bagaimana perasaan Rasul Paulus? 当时保罗有什么样的感觉呢？ Maka ketika Rasul Paulus berkata, marilah kita, jangan jemu-jemu berbuat baik. Itu berarti dia membutuhkan saudara seiman yang untuk saling menguatkan. Bukan cuma jemaat Galatia yang sedang bergumul. Saya juga sedang bergumul. 就是他写了这封信，因为他当时面对这样的情况，他也是生怕自己就是被情欲所带动，所以呢，他就是祈求大家一起祷告，包括他在内，
也要继续提醒自己，不要就是继续的这个行善，不要丧志行善。 Ini pentingnya komunitas saudara seiman, saudara. Tempat di mana kita bisa saling menguatkan, saling mengingatkan, saling memotivasi satu dengan yang lain. 因此，基督的群体是非常重要的，因为在当中我们才可以互相就是鼓励、互相劝勉。 Saudara, saya bersyukur saya juga ada dalam komunitas saudara seiman, apalagi menjadi seorang pendeta. 我感谢上帝，我可以在这个信徒们的团体里面，更何况我是一位牧师。 Sehari-hari di dalam lingkungan bersama rekan-rekan tim hamba Tuhan yang luar biasa. 我每天都是与这个神的仆人一起工作，一起服侍， Melayani bersama-sama dengan rekan-rekan majelis yang luar biasa. 和执事们一起侍奉主， Melayani jemaat sekalian yang luar biasa di tempat ini. 也一起来服侍我们这个会众。 Tempat di mana saya kadang-kadang harus mengingatkan, tetapi saya juga diingatkan. 在这个群体里面，有时候我要不断的提醒大家，但是我自己也被提醒了。 Tempat di mana saya terus menguatkan, menegur, dan saya juga mendapat kekuatan. 当我已经就是来说，就是告诉大家，来鼓励大家的时候，我自己也是被激励了。 Tempat di mana saya mengajar, membentuk, tetapi juga tempat di mana saya diajar dan saya dibentuk. 这地方我教导大家，但是我也被神教导了。 Disitulah pentingnya proses pemuritan itu terjadi. 这就是门徒班的这个过程，这是非常重要的， Komunitas saudara seiman. 就是信徒们的团体。 Maka firman Tuhan berkata, terutama bagi saudara-saudara seiman, agar kita bisa bertumbuh bersama-sama. 因此，神的话语如此说，特别是对信徒的一家人，让我们可以一起成长。 Saudara, hari ini di tengah-tengah situasi kita, hidup kita yang tidak mudah, mari jangan kita menyerah untuk berbuat baik. 在一个这个艰难的时期，让我们一起，我们不断的，我们不要丧志行善， Sehingga dalam hidup kita, kita mendapatkan upah, kita akan menuai perkenanan hati Tuhan dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. 所以我们可以继续的行善，那么我们就可以得到从上帝而来的赏赐，那就是神与我们同在，而且我们要讨神的喜悦。 Mari kita berdoa. 我们低头祷告， Tuhan, kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami. 我们感谢主，你的话语再次提醒我们。 Tengah-tengah situasi yang tidak mudah, dunia yang gelap, kami boleh terus bercahaya, kami boleh terus bersinar terang, kami boleh terus menjadi anak-anak-Mu dengan kualitas kebaikan seperti yang Tuhan inginkan. 在这个黑暗的世界里，但愿我们可以成为光，成为盐，成为你所要我们成为的人。 Kami mohon Roh-Mu yang kudus terus menguatkan kami. 但愿圣灵不断的激励我们。 Sebentar jikalau kami akan berbagian dalam meja perjamuan-Mu, Tuhan, tolonglah kami. 当我们要领受圣餐的时候，求主你帮助我们。 Kami tidak layak, 我们是不配的， tapi kami mendapat anugerah-Mu yang luar biasa. 但是因你的非凡的那个恩典， Pulihkanlah kami ya Tuhan, 求主恢复我们， segarkan kembali kami. 让我们在各次被更新。 Bangun kami Tuhan. 求主你苏醒我们。 Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. 我们如此祷告，奉靠主耶稣的名， Amin. 阿门。 Saudara, kita akan lanjutkan ke dalam sakramen perjamuan kudus, mengundang rekan-rekan hamba-hamba Tuhan untuk boleh maju ke atas mimbar.